Baik, kita seperti bersama. yang kita janjikan, Sarina, kita bersama dalam segmen industri kreatif. Ya. Dan untuk kali ini kita bawakan seorang pengusaha inai. Kita bersama dengan Yang Mulia Puan Nur Azminah alias Amalina binti Abdul Rahman, dan tajuknya Sarina mengenai dengan memodernisasikan tersasul tradisi berinai. Terus kita sapa tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggil Malina. Malina boleh. Boleh. Selamat pagi Malina, apa khabar? Selamat pagi, alhamdulillah. Syukur. Sihat. Bagus. Itulah dikabarkan juga sebelum ini pernah ditemu Bol, tapi sudah agak lama. Agak lama sebelum COVID yang wave kedua. Jadi kalau dilihat artinya dalam perusahaan ini Jo yang ketika tu ditemu Ya, Saman. Jadi maksudnya di sini sudah berkecimpung dalam bidang seni kreatif berinai ini sudah agak lama, lebih daripada 3 tahun, 4 tahun. Bagaimana? This year kami masuk 5 tahun. 5 tahun. Sudah agak lama. Jadi memang perkembangannya pun mungkin pelbagai. Jadi sebagai titik permulaan mungkin boleh diceritakan hari ini Malina bagaimana ianya bermula dan juga mungkin latar belakang Malina. Ya. Okey. Terlebih dulu terima kasih kerana mengundang saya. Startnya daripada saya study di UBD, mengambil jurusan art latah, Arts and Creative Technology. Lepas itu di masa ujung-ujungkan graduation itu, saya fikir ke hadapan macam apa career lah akan diambil. So dalam masa itu terfikir akan membuat inai, pasalnya ia sebuah perniagaan yang boleh orang sustainable di Brunei. Misalnya orang kahwin sentiasa ada. So Anang minat je dari segi melukis satu kan dari dulu sudah dari Damat. So memang apa tadi? Memang sudah lama. Memang minatlah membuat art itu. Jadi semasa di Universiti Brunei Darussalam, adakah Malina menceburi bidang seni ataupun memang berbeza dengan apa yang dilakukan? Sebenarnya belum lagi start inai lah masa tu. Ini berbuah masa selepas graduation tu. Tapi sebenarnya saya berkecimpung dalam bidang painting, menggunakan bahan akrilik. So itulah dia start sama selalu melukis macam line work, menggunakan macam marker pen. So ada pernah terlintas di fikiran kan membuat inai until di penghujung graduation itulah. Saya percaya ada rasa berbeza berkarya di atas kanvas dan juga menghasilkan karya di atas jari jemari berinai ini. Barangkali sebelum kita bercerita mengenai dengan cabaran, siapa sebenarnya jua antara lain individu yang mendorong untuk Puan berkecimpung dalam bidang ini dan seterusnya mengembang majukan perusahaan ini? I would say Andang teringat mula ibu saya yang memang dari Damit itu selalu macam sentiasa mendorong saya macam kan membuat join any activities, kalau apa yang minat tu buat macam kan. Tapi sudah start bisnes itu banyak lagi orang yang lebih membagi semangat untuk meneruskan seperti suami saya yang selama ni yang lebih selalu memberi sokongan macam tu. And then family banyak. So sama para pelanggan-pelanggan juga yang meminati, yang sentiasa supportkan. So itu membakar semangat lagi lah untuk meneruskan perniagaan itu dan seterusnya. Jadi perniagaan ini Malina, adakah dilakukan secara full time, sepenuh masa ataupun part time sambilan? Anang memang start dari full time lah. Awal-awal itu I start arah Bandar Kuchria kan mencuba sejak kan mentest the market. So itu to my surprise, apparently orang start tanya, biskit sis ada ke rumah-rumah macam ada untuk kahwin. Kali tema tu belum kan confident sangat, tapi alhamdulillah macam kena gerakkan hati itu, cuba saja. Cuba belum tahu kan. Lepas tu cuba, lepas tu dari sana tubuhnya atau bisnes itu
Lepas itu buat pengantin, ke rumah untuk family. Dan kami selalu promote lah, jual macam bazar, pop-up macam itu. Memang aktif lah. Jadi itulah kita melihat pengusaha-pengusaha sebegini lebih cenderung untuk menyertai jualan-jualan pop-up. Memang rezeki lah. Kerana apa juga kita ni faham dengan adanya peluang jualan di pop-up sale satu ataupun jualan pop-up ni, ia mampu ditanggung oleh pengusaha tu. Kadang-kadang kadar sewanya tu begitu minimal sekali dan penghasilan daripada pelanggan itu pun cukup menggalakkan. Di sana saya percaya antara usaha bis kita mengembang majukan lagi seni kreatif. Jadi dalam hal memodernisasikan tradisi berinaian ni, apa sebenarnya kelainan cara orang bis kita menginai, ataupun mungkin dari segi desainnya kah, ataupun apa mungkin dari segi jenis-jenis inainya kah? So apa yang kami offer di sini ialah dua jenis inai, iaitu yang ini jaguar dan henna yang biasa. So dua-dua ni daripada bahan semula jadi saja. Kira kami sendiri membancah letak. So ini kalau kita pegang sajok, pasalnya yang ada macam pengawet. So mesti disimpan dalam tempat sajok. So memang mesti dijaga macam tu. And then kalau ia terhasil dari tangan, desainnya tu terdiri daripada kami punya original design macam tu. Kadang macam freestyling saja. Saya lebih selesa membuat freestyle itu, because then selalu terhasil karya yang kreatif dan macam unik dan untuk tidak setiap redundant. individu. Jadi kadang-kadang ada pelanggan yang mau mana saja. Mana saja. Itu yang paling seronok tu bagi seorang artis, bagi seorang yang dalam dalam bidang seni ni. Apa sebenarnya perbezaan antara henna dan jaguar? Okey, henna ia berbeza daripada warna dan dari mana bahan itu ramuannya, dan terdapat macam for example henna itu daripada sejenis daun yang manakala yang jaguar ni daripada sejenis buah, dan daripada dua berlainan tumbuhan. Okey, jadi maksudnya sini untuk produk inai ni ia merupakan dihasilkan sendiri oleh Amalina. Ya. Kiraan lah macam ada serbuknya dan dibancah sendiri, and then dibuat kon sendiri. Ini kami ada jual. Mungkin kita dapat lihat juga ni Hani lebih dekat. Ya, lihat dengan lebih dekat antara produk yang dihasilkan oleh perusahaan Amalina, iaitu inai yang dihasilkan ini dari henna. Jadi henna ni dari daun henna. Dari daun inai. Daun pacar kita ni tu pacar. Dan jaguar ni adalah buah jaguar, ada terpapar di skrin sekarang ini. Secara aslinya dari mana ianya terhasil? Buah jaguar ini ada di Brunei? Ada. Yang ni bertumbuh ground arah South America, jauh sedikit. Jadi yang mendapatkan dalam bentuk serbuk yang serbuk yang telah di manufacture, yang diorder dari luar negara lah. Jadi kalau dari segi warna, henna ni agak kemerah-merahan. Ya, seperti biasa memang merah ke macam oranye lah macam tu. Kalau jaguar warna hitam kebiruan. Jadi walaupun henna leaves ataupun daun pacara tu ada di Brunei, tapi bis kita pun masih mendapatkan daripada stokis luar negara lah tu yang berbentuk serbuk. Dia menghasilkan sehalus yang mungkin untuk supaya dapat keluarkan daripada kona tu. Okey, cukup menarik sekali. Baik, saya percaya mungkin Hani kesempatan untuk mendemonstrasi sedikit. Boleh didemonstrasikan. Sebelum itu kan bertanya, boleh ke Indah jaguar sama henna ni dicampur? Boleh. Di dalam satu design? Boleh saja. Ia akan memberikan rona warna yang berbeza lah tu kan? Berbeza. Kalau dari segi ketahanan apabila ianya dilakar di tangan itu, berapa lama sebenarnya? Dalam 1 ke 2 minggu, dependlah macam mana kita menjaga. Baik. Rakan setugas Hani kita ni demonstrasi sedikit. Bagaimana mengikut kalau saya Hani? Dengan kesuntukan masa yang kita ada, ni, mungkin yang paling senang saya mungkin tema paling senang dan ringkas. Yang match dengan you punya adalah
fashion hari ini. Ya. Silakan. Boleh freestyle lah Jo sikit. Secara eksklusif kita dibawakan Ini demonstrasi ini bersama dengan Nur Azmina ataupun Amalina binti Abdul Kita ni Rahman. start dengan corak rose. Paling simple Syak. Ini menggunakan henna. So keluarnya agak kecoklatan dan tebal sedikit lah daripada jaguar. Jadi Kalau orang baru-baruan ni melukis tindakan seyakinan di pulang melakarkan tu tapi seperti Amalina nyatakan memang berminat dalam seni art ataupun seni lukis sejak daripada bangku sekolah lagi. Jadi mungkin sambil Amalina mencorakkan, mungkin bolehlah menceritakan sedikit bagaimana dari mula-mula pop-up. Lepas tu ditempah untuk majlis-majlis persendirian. Rumah ke rumah Dan sekarang telah pun membuka kedai. Kedai sendiri ni Amalina. Alhamdulillah. Jadi mungkin boleh diceritakan bagaimana perkembangan itu terjadi. Ya. Okay. Kan misalnya Andang kan buka studio tu lama pelang sudah, tapi macam mana tu? Supaya Ia menjadi realiti. meningkatkan keyakinan nanti lagi. And then pasal ada COVID apa kan, so ada terbantu sedikitlah progress atau. Tapi alhamdulillah sudah stabilize dengan atau rules di Brunei macam kira everyone boleh sudah like gathering apa kan dengan so ada rasa macam confident boleh sudah buat atau buka dia tu finally back in June betul lah pasal tu ada rasa macam boleh sudah nak buka kedai. Betul orang selalu ada tanya macam kan pergi ke tempat kami lah macam kan membuat inai ni. Macam ada ke indah tempat boleh kami datang macam tu untuk buat inai. Sekali macam bagus juga kalau kan buat tempat itu kan. So bila raya saja orang boleh datang sedia point. datang. Ada satu tempat yang sudah dihaskan. Okey, memandangkan sudah membuka studio perniagaan itu sudah berapa tahun? Dalam 5 tahun sudah. 5 tahun maksud saya studio kedai. Baru je bulan ni. Jadi pastinya ada karyawan-karyawan yang turut sama bekerja. Jadi secara langsung Amalina turut memberikan ilmu ini, menurunkan ilmu ini kepada pekerja-pekerjanya. Adakah mereka di kalangan anak tempatan ataupun macam mana? Mostly kan fokus untuk kalangan tempatan yang sedang kan membangunkan untuk bergiat dalam bidang kreatif. Berapa ramai karyawan setakat ini? Masa ni dalam 2-3 orang tapi ada yang part-timer, full-timer seorang. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya Amalina turut membuka ruang untuk mereka ni sama-sama mencari rezeki dan kepakaran yang ada pada Amalina tu turut diturunkan pada mereka ni. Jadi mereka ni pun memang ada sesi belajar lah ni. Ada sesi trainingnya sebelum bekerja tu lah. Kalau kita ni saksikan sendiri, saya sangkakan, saya minta corak yang simple tadi. Saya sangkakan kecil sahaja. Tetapi melihat apa yang terhasil, begitu pantas ya. Itulah sebenarnya. Sambil bercerita lagi kan Hani kalau kita ni sekiranya lah membuat henna ni arah anak kita ni jangan ganggu. Perlu konsentrate. Kalau diganggu pun mungkin hanya terhasil bentuk-bentuk hati dan Itulah. Tapi kalau ini ada nama-nama orang bentukkah? Ada nama-nama seperti itu kelihatannya seperti air mulih ataupun seperti bunga pakis. Ada nama-nama ke bagi setiap ukiran design? Kalau yang common henna design ada yang macam ada dots, lepas itu ada hams, tapi yang jenis saya punya design tu lebih kepada macam air mulih itulah. Ya simple, macam minimalist tapi just nice. Dia terlampau panuhnya orang. Macam just nice. Kalau dari segi teknik, adakah kelainan teknik kalau setiap pengukir itu? Ataupun sama sebenarnya teknik untuk mengukir inai arah bagi setiap pengukir inai ini? Majoriti sama, tapi ada cara kadang cara teknik yang megang konak macam mana. Macam kadang ada ya shading. Ini buat line saja. Kalau shading maksudnya ini kita ni cuba membuat
daun. Daun ya. Tapi kan kalau ada shading macam mata. Diisi, ada filler. Diisi dalamnya. Ada filler dalam. Nipis-nipis. Atau mesti boleh itulah jual macam kalau tu kita ni lihat ia memerlukan kepakaran dan memerlukan ketelitian. Kalau untuk Amalina sendiri kita ni dapat menilai bahawa Amalina sudah lama mempelopori ataupun menguasai seni lukis ukiran inai di tangan Ani. Baik, untuk perancangan ke depannya Amalina bagaimana? Dengan bisnes satu, diharap kepada semua orang di luar sana boleh berkunjung kepada studio kami yang baru dan keep supporting lah local creative, because siapa lagi kalau bukan orang lokal yang mensupport kami bisnes dan sama-sama terus memajukan bidang kreatif. Baik, kalau ada orang ramai yang ingin mengetahui hasil-hasil ukiran daripada Amalina, di mana mereka boleh membuat rujukan, mungkin ada akaun media sosial yang boleh mereka ikuti. Ada, kami boleh melayari ke kami punya Instagram @ingbyhopepian. Ya, dan yang menariknya ni juga Sarina, Ink by Hope ini bukan saja inai sebegini yang dihasilkan, tetapi dari segi saiz pun ada. Ada yang ini kalau ini medium ni. This is considered small lah. Small, masih medium lagi ada small. boleh besar lagi, menjalar lagi sedikit. Ada yang XL, ada yang sampai XXL tepat. XXL macam kira boleh ke arah tempat body parts yang lain lah. Kalau siapa yang berminat lah. Jadi apabila sudah kering nanti barulah kita bilas dengan air. Kalau yang jaguar boleh kena air, yang henna tu best in the kena air supaya ia lebih tahan lama dan batahlah di tangan. Maksudnya kalau sudah kering, ada yang kadang-kadang lekap, boleh peel off setelah kering. Baik, apapun terima kasih kami ucapkan kepada Amalina dan semoga terus maju jaya dalam seni kreatif ukiran inai ini, beserta juga dengan perusahaan yang baru saja dibangunkan, ada studio kedainya. Bis kita boleh follow ke akaun Instagram yang dinyatakan tadi ya. Dan terima kasih Amalina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.